Antara perkembangan dari negeri di bawah bayu, usaha menaik taraf sosioekonomi penduduk diteruskan menerusi program sosioekonomi. Laporannya langsung bersama Anisia Daulas di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Baik, sahih. Eastern Sabah Security Command ESCOM meneruskan inisiatif membantu menaik taraf sosioekonomi golongan sasar khususnya di kawasan Zon Selamat Sabah Timur (SZOT). Inisiatif itu dilaksana menerusi program sosioekonomi Kota Marudu yang menawarkan 3 kursus iaitu kursus kulinari, membaiki telefon bimbit dan kursus jahitan. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata seramai 60 peserta terdiri golongan B40 belia lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM, ibu tunggal serta golongan yang tiada pendapatan tetap berumur lingkungan 18 hingga 60 tahun menyertai kursus berkenaan. Jelasnya ini membuktikan ESCOM komited memperkasa penduduk di SZON agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masing-masing. Datuk Arifin berucap merasmikan program sosioekonomi Kota Marudu. Teks ucapan beliau dibacakan pembantu menterinya, Datuk Harun Durabi. Sementara itu, Komander ESCOM DCP Datuk Victor Sanjos berkata peranan ESCOM tidak hanya tertumpu kepada keselamatan kawasan SZON semata-mata, malah membantu memperkasa pembangunan sosioekonomi penduduk terlibat. Memang kita ketahui dalam ESCOM ini ada 2 bahagian. Bahagian keselamatan di bawah saya dan bahagian tindakan awan dibahagia oleh Datuk Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali. Jadi salah satu tindakan awam yang perlu dilaksanakan oleh ESCOM adalah untuk pembangunan sosioekonomi. Jadi pembangunan sosioekonomi komuniti di kawasan SZON. Dalam majlis ini turut disampaikan geran pertubuhan prihatin komuniti GPPK bernilai RM10,000 kepada 15 persatuan di daerah Kota Marudu yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM. Kerjasama antara agensi kerajaan bersama badan bukan kerajaan NGO sebagai pemudah cara agar perkhidmatan dan dasar dapat disampaikan terus kepada golongan sasar. Pegawai Kesihatan Kawasan Tawau Dr. Ramesh Han Sulaiman berkata program turun padang memberi rawatan kepada pesakit terlantar sudah menjadi rutin pihaknya. Menurut Dr. Ramesh, adanya kerjasama dengan Persatuan Jalinan Kasih Harapan Rakyat Sabah secara tidak langsung membantu pejabat kesihatan Tawau memperoleh maklumat pesakit dan memberikan rawatan bersesuaian. Diorang ni belia-belia yang kita nak memupuk diorang untuk menjadi pemimpin masa depan negara. Jadi merotai ni dia datang, dia mencari sendiri kawasan rumah siapa yang sakit dan dia memberi maklumat pada kami dan kami pun ikut untuk datang memeriksa lah. Hasilnya saya rasa sangat bagus dan kita akan mempertingkatkan program-program sebegini. Sementara itu, Wakil Belia Dun Merotai, Semi Liu Samyi berkata pihaknya akan memastikan tiada penduduk yang tercicir daripada mendapat bantuan kerajaan. Saya rasa kawasan luar bandar ni seperti Merotai patut diutamakan seperti pesakit yang susah untuk gerak ke hospital. Okay? So saya rasa doktor bolehlah datang lawat mereka kalau mereka ni dilapor yang susah untuk keluar dari kawasan mereka lah. Mereka ditemui media selepas melawat kediaman Kasipah Rahmat 60 tahun di Kampung Tanah Merah Merotai yang telah menjalani pembedahan di kepala sebanyak 5 kali akibat strok haba. Kasipah yang mempunyai 3 orang anak turut menerima bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Tawau. Sebelum ni kami harap adik saya sahajalah sebagai driver. Dia tak boleh ke mana-mana. Dia mau sambung belajar tak dapat, dia mau kerja tak dapat. So dia fikir mamaknya sejak. Temu janji pun terlampau rapat, padat. Setiap bulan kena turun pergi hospital. Sekarang dengan adanya begini, saya hanya rawat mamak saya di rumah lah, jaga mamak saya di rumah. Sangat membantu. Sangat membantu, sangat membantu. Pejabat Pendidikan Daerah PPD akan memastikan kemudahan prasekolah lengkap dan selesa. Ketua PPD Kinabatangan Dr. Dalmansat Tahil berkata ini penting bagi mewujudkan suasana pembelajaran di sekolah yang positif dan kondusif. Mungkin ada kerusakan tandas kan dan juga
jendela dan sebagainya lah. Tapi itu baru-baru ini kita mendapat peruntukan, sudah kita salurkan peruntukan di prasekolah, contohnya di SK Kampung Suan Lamba. Ya, jadi masa akan datang kita akan berusaha lagi untuk lebih menyelesaikan anak-anak kita dan juga guru-guru prasekolah. Dr. Dalmansa ditemui RTM selepas merasmikan Karnival Bakat Prasekolah Peringkat Kinabatangan. Mengenai karnival ini, beliau berkata anak-anak berasa teruja menyertai pelbagai pertandingan yang diadakan. Antaranya pertandingan qasidah, busana, pintar mate, give me a word dan bintang cilik. Dalam perkembangan berkaitan, Dr. Dalmansa berharap PPD Kinabatangan dapat meningkatkan pencapaian dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM bagi meningkatkan peratusan kecemerlangan akademik di masa akan datang. Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS menyantuni dan menghargai perjuangan serta pengorbanan guru dalam memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak bangsa. Ia secara tidak langsung meningkatkan semangat warga pendidik untuk berkhidmat dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Datuk Raisin Saidin berharap MAPENS dapat mencapai objektifnya untuk menyuntik kesedaran kepada warga pendidik sekaligus meningkatkan nilai jati diri untuk menghayati dan mencintai profesion keguruan. Beliau berucap dalam majlis MAPENS Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2022 dan Pesara Peringkat PPD Tenom. Teks ucapan dibacakan Ketua Penolong Pengarah Unit Pendidikan Swasta Sektor Pengurusan Sekolah Muhammad Idris Putih. Kerajaan negeri melalui Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK sentiasa membantu golongan peniaga dan usahawan untuk memasarkan produk mereka. Usaha itu dapat dilihat dengan pembukaan sebuah lagi pasar malam di Soang Market di Sembulan. Tinjauan kru berita RTM mendapati mereka yang ditemui berharap kemudahan ini dapat dikembangkan lagi dengan pelbagai aktiviti bagi menarik lebih ramai pengunjung termasuk pelancong dalam dan luar negara. Ya baguslah sebab selalunya sini lengang-lengang je kan, jadi ada sini ada gerai-gerai di sini untuk kami yang selalu OT lah kan, bukan selalu lah ada overtime kan, kami ada tempat optional lah untuk pergi cari makanan begitu. So lagipun dia sangat murah. Affordable lah, so it's good. Pengunjung sekarang ada kemajuan lah, dia makin ramai lah, banyak sambutan buat setakat ni. Kalau macam hari biasa, hari Isnin sampai Rabu memang ada kurang dia sedikit. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Ahad dia ada ramai. Pasal pendapatan tu mungkin ada naik turun lah. Habis kalau macam hari biasa dia ada turun sedikit, kalau hari weekend dia akan naik. Alhamdulillah setakat ni sambutan agak okey jugalah sambutan sekarang ni. Ada masa-masa dia ramai, ada masa kurang. Mungkin belum ramai lagi orang tahu sebab baru kan. Baru berapa minggu, belum lagi sampai sebulan. Jadi orang lain pun belum lagi tahu, penjual pun belum lagi ramai kan. Masih dalam fasa pertama lagi penjual. Memudahkan orang kampung membeli makanan-makanan yang sebelum ni ada di KK. Lepas tu dekat sini ada, jadi senang dorang jalan-jalan lah. Selain tu, meriahkan lagi kawasan ni lah. Sebelum ni kan kawasan ni sunyi, jadi sekarang bila ada ni meriahlah sikit. Pasar malam di Soang Market beroperasi setiap hari bermula 5 petang hingga 12.30 malam. Sementara itu, para peniaga berharap kerajaan memberi insentif kepada golongan peniaga menerusi belanjawan Sabah yang akan dibentang hujung November ini. Harapan bajet mudah-mudahan kali ini ada berita baik untuk kami sebagai peniaga. Semoga kerajaan sentiasa memberi sokongan dan bantuan. Harapan bajet untuk kali ini dibentangkan ujung bulan supaya dapat insentif lah untuk peniaga macam kami, peniaga kecil-kecilan ataupun peniaga yang baru mula. Mungkin boleh perkembangkan lagi lah kayak punya perniagaan macam mempromosikan tempat di Soang ni. Diharapkan diberikan insentif macam modal untuk peniaga-peniaga di sini supaya lebih banyaklah dia punya jualan-jualan gitu. Baik, sekian paparan dari Negeri Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama Sahidi yang Kasapuri. Teruskan, Sahidi.
Baik, Anne, terima kasih.